Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Walaupun sibuk ke sana ke sini, jangan dilupa akan kesihatan. Kisah Nabi harus diteladani kerana penuh dengan ketaatan. Assalamualaikum, apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Barangkali mungkin sekarang ini ada setengah daripada kita yang sedang sibuk di dapur, ada yang sibuk dengan urusan anak, ada yang sibuk nak ke kerja, dan ada juga yang tak sibuk, sedang tidur lagi waktu ni. Apapun, saya doakan kepada anda yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Baik, setiap orang pasti ada kisah, dan setiap kisah pasti ada pengajaran. Lagi-lagilah kisah para rasul dan juga nabi kita. Dan pada pagi ini kami bawakan khas kepada anda kisah 25 rasul, iaitu Nabi Daud alaihi salam. Bersama dengan kita pada pagi ini yang akan membincangkan tentang topik Nabi Daud alaihi salam, iaitu Ustaz Omar Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Da'i sendiri? Alhamdulillah Ustaz, makin sihat. InsyaAllah. Ini kali pertama Ustaz kita bergandingan satu nikmat buat saya dapat bersama dengan Ustaz. Jadi mudah-mudahan, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Baiklah, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan macam biasa, boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, boleh tinggalkan di ruangan komen dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang topik kita, iaitu Nabi Daud alaihi salam. Baiklah, jadi sebagai permulaan diskusi kita pada pagi ini, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit sejarah Nabi Daud alaihi salam. Silakan. Terima kasih Da'i. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat penonton yang sedang menonton di mana jua? Mudah-mudahan Allah sentiasa lindungi dan letakkan dalam pemeliharaannya. Pada pagi ini kita beruntung kerana kita nak sama-sama menghayati, mengambil teladan dan pengajaran daripada seorang insan yang mulia, iaitu baginda Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Seorang Nabi yang namanya disebutkan lebih kurang 16 kali dalam Al-Quran. Seorang Nabi yang mana kita boleh mengambil daripada sirah kehidupan beliau begitu banyak pengajaran. Dan itulah tujuan apabila kita membaca, mendengar, menghayati kisah para Nabi dan orang-orang salih, supaya kita boleh mengambil pengajaran. Firman Allah di dalam Al-Quran pada juz yang ke-13, laqad kana fi qasasihim ibarah liulil albab. Demi sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka yang kami telah ceritakan dalam Al-Quran, wahai Muhammad, apakah benda yang paling penting? Ibarah, adanya pengajaran. Dan orang-orang yang sentiasa mengambil pengajaran, sentiasa mengambil learning points daripada sesuatu peristiwa, Allah panggil ulul albab sebagai orang-orang yang cerdik, sebagai orang-orang yang berpengetahuan. Lalu, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Allah Daud? Sebelum itu, minta sahabat-sahabat ajak lebih ramai untuk bersama di depan TV untuk program Tanyalah Ustaz. Yang menonton di Facebook mungkin, maka minta untuk bantu tag sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, ahli keluarga kita. Mudah-mudahan lebih ramai yang dapat mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam pada pagi ini. Baik, terima kasih Ustaz atas permulaan diskusi kita pada pagi ini. 16 kali disebut Nabi Daud alaihi salam dalam Quran, menunjukkan yang Nabi Daud merupakan satu Nabi yang
harus kita baca sirahnya untuk kita jadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Betul kata Ustaz Pagi ni kita kena ajak ramai lagi sahabat kita, sepupu sepapat kita, saudara mara kita untuk turut serta. Sebab kadang-kadang ada orang terlupa Ustaz, ialah sibuk dengan urusan masing-masing, terlupa ada tanyalah Ustaz pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan bila kita ajak mereka untuk duduk menonton dan mendengar sekali, kita pun ada pahala kerana mengajak kepada kebaikan. Baiklah, kita nak terus menaikkan soalan pertama pagi ini dari sahabat kita Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Siapa nama sebenar Nabi Allah Daud alaihi salam dan nasab susur galur keturunan baginda? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana corak kehidupan baginda semasa remaja dan hingga diangkat menjadi Nabi? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Al-Shal dan juga sahabat-sahabat yang lain. Lalu soalan yang ditanya adalah berkenaan tentang nasab keturunan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Allah Daud sama seperti kebanyakan Nabi-Nabi Bani Israel yang lain adalah berasal daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah ada menukilkan pandangan tentang nasab Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan nama beliau adalah Nabi Daud bin Ishar bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nakhshun bin Uwainadhab bin Aram bin Hashrum bin Farash bin Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu apabila kita sebut Nabi-Nabi Bani Israel, semestinya mereka ini adalah anak kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kerana yang dipanggil Israel adalah Nabi Ya'qub. Dan anak-anaknya dikenali sebagai Bani Israel. Ada 12 orang anak. Nabi Allah Daud, seperti mana yang disebutkan oleh As-Suddi dalam tafsirnya, beliau adalah anak bongsu daripada 13 orang adik-beradik. Dan kisah mudanya Masya Allah luar biasa kerana beliau terlibat dalam satu peristiwa peperangan yang ada tercatat di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah sebanyak 2 muka surat menceritakan tentang peristiwa tersebut. Lalu mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Al-Shal. Terima kasih di atas soalan yang ditanyakan. Subhanallah, panjang nama Ustaz kita kalau orang tanya nama kita pun mungkin tiga keturunan Ustaz. Bapa kita, atuk kita, kemudian tak ingat dah. Jadi keturunan pun perlu kita jaga dan itulah corak kehidupan baginda Nabi Daud alaihi salam seperti mana yang telah dikongsikan oleh guru kita. Baiklah Ustaz, bila sebut juga tentang Nabi Daud alaihi salam, ada satu soalan yang menarik untuk kita ketengahkan dari sahabat kita Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah semasa usia muda baginda Nabi Daud alaihi salam telah mengikuti tentera Israel di bawah pimpinan Talut berlawan dengan tentera pimpinan Jalut dari Palestin? Yang kedua, adakah disebabkan berjaya membunuh ketua pemimpin pihak lawan Jalut dalam berperang maka baginda Nabi Daud alaihi salam diberi gelaran sebagai pahlawan perang? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Saudara Rasid Cikci atas soalan. Masya Allah. Terima kasih kepada Saudara Rasid Cikci. Masya Allah. Lalu benar, ketika mana masa muda, maka Al-Quran ceritakan panjang lebar. Kalaulah kita lihat dalam Al-Quran pada penghujung juz yang kedua, lalu Al-Quran menceritakan kepada kita ketika mana Bani Israel diuji dengan kena tindas oleh orang-orang Amalikah. Orang-orang Amalikah telah datang dan pada waktu itu telah menindas Bani Israel dengan penindasan yang teruk. Maka Bani Israel mereka telah mengadu kepada Nabi mereka. Dalam tafsir Ibn Kathir, para ulama berbeza pendapat siapakah Nabi yang dimaksudkan dalam pada muka surat 40 dan 41. Surah Al-Baqarah ayat 246 hinggalah ayat 252. Kisah yang panjang.
Maka ada mengatakan Nabi itu namanya Ishmael, ada mengatakan namanya adalah Sam'un, wallahu a'lam bisawab. Lalu Bani Israel telah berjumpa dengan Nabi tersebut dan berkata kepada Nabi tersebut, tolong benarkan kami untuk mengangkat senjata melawan golongan Amalikah yang telah banyak menentang kami, membinasakan kami. Maka akhirnya pada waktu itu yang dilantik untuk menjadi raja, memimpin bala tentera Bani Israel adalah seorang yang bernama Talut. Seorang yang bernama Talut, yang mana nasabnya pun ada disebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Al-Tha'labi mengatakan namanya adalah Talut bin Qais bin Afil bin Saru bin Tahwid bin Afih bin Yamin bin Ya'qub. Lalu kalau kita perasan seperti mana yang tertera, maka Talut ini daripada keturunan Binyamin. Dan sebelum daripada itu, dalam Bani Israel, raja dan nabi daripada keturunan yang sama. Raja dan nabi daripada keturunan yang sama. Satu daripada keturunan Lawi, juga anak Nabi Ya'qub, dan satu lagi daripada keturunan Yahuda ataupun Yahuda. Tetapi ketika mana kali pertama raja tu datang daripada keturunan yang tak dikenali, iaitu keturunan Binyamin. Sebab itu Al-Quran menyebutkan pada ayat 247 daripada surah Al-Baqarah, orang Bani Israel mereka tak nak terima. Dia kata ni tak layak jadi raja. Orang lain yang layak jadi raja. Maka pada waktu itu Nabi tersebut menerangkan inilah ciri raja yang layak. Kenapa? Yang pertama, innallaha astafahu alaikum. Allah pilih dia. Dan kita tak boleh nak pertikaikan pilihan Allah. Kenapa orang ni begini? Kenapa orang ni lebih? Kenapa orang ini lantik menjadi rasul? Allah punya pilihan. Yang kedua, ciri-ciri yang ada pada Talut, yang patut ada pada pemimpin, wazadahu bastatan fil ilm, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Lalu antara ciri-ciri pemimpin yang kita boleh belajar daripada ayat 247, mestilah pemimpin itu bukan sekadar yang pandai berkata-kata, yang cantik pada penampilan rupa, ataupun pada waktu itu yang sekadar mempunyai harta, ataupun seorang yang terkenal dan mempunyai nama. Tidak. Ciri pemimpin mestilah seperti mana yang ada pada Talut ketika mana Bani Israel pertikaikan, wazadahu bastah fil ilm, mempunyai pengetahuan yang luas dan banyak. Dan kemudian Talut pada waktu itu telah ajak Bani Israel untuk ikut dia menentang orang-orang Amalikah yang pada waktu itu namanya Jalut. Hampir-hampir sama. Yang baik Talut, yang jahat pada waktu itu Jalut. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dibawakan dua pandangan. Berapakah jumlah tentera yang dibawa oleh Talut untuk menentang Jalut? Maka dalam Imam Ibn Kathir bawakan dua riwayat. Ada satu riwayat mengatakan sebanyak 80,000 tentera. Nampak banyak, tetapi Jalut punya tentera lebih ramai. 80,000 tentera. Tetapi ada test dia, da'i, ada ujian dia. Ujian dia seperti mana yang kita boleh nampak pada muka surat 41 daripada Al-Quran. Ayat yang ke-249, maka pada waktu itu Talut kata, bila tiba pada sungai, sebahagian ulama tafsir menyebut sungai itu berada di Jordan. Wallahu a'lam. Lalu bila tiba di sungai tersebut, maka tak boleh minum banyak. Boleh minum sikit dia. Itu ujian dia. Maka pada ujian itu, banyak yang gagal. Ada mengatakan yang berbaki daripada 80,000, 4,000 orang sahaja. Dan dalam riwayat Imam Bukhari daripada sahabat Nabi Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, jumlah tentera Talut selepas diuji hanyalah 313 sahaja, sama seperti jumlah para sahabat Nabi dalam peperangan Badar. Subhanallah. Daripada ramai, Allah pilih yang sedikit. Betul. Dan yang sedikit ni pada waktu itu bertanya kepada Talut, macam mana kita nak menang? Tadi yang ramai pun belum tentu menang lawan Jalut. Betul. Bayangkan 313 sahaja. Dan di situlah ada disebutkan dalam ayat yang ke 249 kata-kata yang terkenal oleh Talut. Apa kata Talut?
kam min fi'ah qalilah ghalabat fi'atan kathirah biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang kecil boleh menang lawan kumpulan yang lebih besar asalkan biiznillah, dengan izin Allah. Masya Allah, apa yang Allah nak pasti berlaku. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang boleh melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peperangan ini ada seorang budak muda yang bernama Daud alaihi salatu wassalam diturut serta. Dan Nabi Daud dalam peperangan ini dengan kemahiran dia pada waktu itu membaling batu. Dalam Ibnu Katsir disebutkan dia mahir membaling batu. Maka pada waktu itu dia berjaya untuk membunuh Jalut dengan balingan batunya, dan pada waktu itu beliau menjadi terkenal dan disanjung tinggi oleh Bani Israel, dan baginda adalah pengganti kepada Talut sebagai raja Bani Israel. Itu adalah kisahnya secara ringkas. Kalaulah tidak lebih panjang, saya harap dapat menjawab pertanyaan sahabat kita sebentar tadi. Baik, terima kasih Ustaz. Jangan tertukar ya Talut dengan Jalut. Nak senang beza, Jalut jahat. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan Ustaz Omar Aziz, tetapi kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Omar Aziz, membicarakan tentang Nabi Daud alaihi salam. Baiklah, jadi kita dah meraihkan soalan yang pertama tadi dari sahabat kita, dan kali ini kita nak meraihkan soalan seterusnya tentang kitab Zabur Ustaz. Dari Hana Wancik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, kitab Zabur adalah diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dalam bahasa Kipti untuk orang-orang Subha. Apakah bahasa Kipti dan siapakah orang-orang Subha itu? Yang kedua, mengapakah kitab Zabur tidak mengandungi atau memberi perintah dan syariat beribadah, tetapi hanya doa-doa dan puji-pujian serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menceritakan wahyu Allah Subhanahu wa taala sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih kepada Hana Wancik atas soalan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan kepada Hana Wancik di atas soalan. Lalu bahagian pertama soalan adalah berkenaan tentang Nabi Daud dikurniakan kitab yang dikenali sebagai Zabur. Dan ini bertepatan dengan ayat Al-Quran pada muka surat 104 daripada Suratul Nisa ayat 163, di mana firman Allah, wa ataina, dan kami telah mengurniakan kepada baginda Nabi Daud Zabura, kitab Zabur. Berkenaan tentang soalan yang seterusnya, bahawa diturunkan dalam bahasa Qibti untuk orang-orang Subha, wallahu a'lam. Kerana sekadar yang ada di dalam tafsir dan juga yang ada di dalam penerangan Al-Quran, bahawa baginda Nabi Daud adalah daripada kalangan Bani Israel. Dan memang kitab yang Allah turunkan dalam bahasa kepada Nabi dan kaum tersebut. Firman Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Dan setiap para Nabi itu diutuskan dan kitab pun diberikan berdasarkan bahasa kaum tersebut. Dan yang kita tahu untuk Taurat dan Injil, mereka kedua-dua kitab ini salah satunya dalam bahasa Ibrani, sementara yang lainnya dalam bahasa Suryani. Lalu sebab itu Nabi SAW minta kepada sahabat muda Zaid bin Harithah untuk belajar Ibrani dan untuk belajar Suryani, bahasa yang digunakan untuk Taurat dan Injil. Namun bahasa Subha yang ditanya, wallahu alam. Dan bangsa Qibti pun bukanlah Bani Israel. Qibti adalah satu bangsa yang mendiami negeri Mesir, dan mereka ini kalau kita lihat dalam sirah, dalam sejarah berkenaan tentang Fir'aun daripada bangsa Qibti. Sementara Nabi Daud daripada Bani
Israel. Kemudian soalan yang seterusnya tadi adalah berkenaan tentang isi kandungan Zabur. Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menukilkan bahawa Zabur mempunyai 150 surah. Ada 150 surah. Namun kandungan yang ada dalam Zabur tidak ada berkaitan dengan hukum ahkam. Sebab pada waktu itu mereka masih beramal dengan kitab sebelumnya, hukum ahkam yang ada dalam kitab sebelumnya, iaitu Taurat. Lalu apakah kandungan yang ada dalam Zabur? Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang ada padanya adalah kata-kata hikmah wa mawa'iz dan nasihat. Dan ini bukanlah perkara baru. Kalau kita nampak dalam Al-Quran pun, daripada 6,000 ayat yang ada, sebahagian para ulama usul fiqh menjelaskan daripada 6,000 ayat yang ada, ayat-ayat berkenaan tentang hukum ahkam lebih kurang 500 ayat sahaja. Yang bakinya adalah sama nasihat, adalah peringatan, adalah pada waktu itu ibrah dan pengajaran. Lalu begitulah juga Zabur diturunkan dalam bentuk peringatan dan juga nasihat serta pengajaran. Saya harap saya dapat menjawab pertanyaan daripada puan ataupun saudari Hana Wancik. Terima kasih di atas soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan tentang kitab Zabur. Berbeza dengan Al-Quranul Karim, kalau kata Ustaz tadi, dalam Zabur ada 150 surah, dalam Quran ada 114 surah, dan sebahagian daripada Quran menceritakan juga tentang nasihat. Sebab itulah kita dituntut untuk membaca dan belajar tentang Al-Quranul Karim. Baik Ustaz, disebut juga tentang Nabi Daud alaihi salam. Tadi kita dah bicarakan sirah Nabi Daud alaihi salam, tentang kitab Zabur, dan sekarang ni Ustaz, mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Seperti yang kalau boleh kita lihat soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Nur Dahlia Biru, maafkan saya, Kak Ju Zabidi bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada love Ustaz. Nabi Daud alaihi salam mempunyai suara yang merdu sangat. Membaca kitab Zabur membuatkan orang yang menderita sakit menjadi sembuh dan sihat. Lantunan suara merdu Nabi Daud alaihi salam juga membuatkan air, angin, gunung ganang dan burung-burung turut bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Kak Ju Zabidi atas soalan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Kak Ju Zabidi di atas soalan yang ditanyakan. Lalu Al-Quran ada menceritakan dalam beberapa tempat berkenaan tentang keindahan suara Nabi Daud. Masya Allah. Sangat luar biasa. Lalu Al-Quran ada menyebutkan pada 3 tempat. Yang pertama dalam Suratul Anbiya. Kalau kita boleh buka. Kalau ada sahabat-sahabat yang ada Al-Quran, kita buka juga Al-Quran. Maka dalam Suratul Anbiya yang berada pada juz yang ke-17, pada ayat yang ke-79, Al-Quran di situ menceritakan keindahan suara Nabi Daud. Firman Allah pada pertengahan ayat 79, firman Allah, wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr. Masya Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami menjadikan gunung ganang dan burung-burung yusabbihna, mereka bertasbih, mereka berzikir, mereka memuji Allah bersama dengan Nabi Daud. Masya Allah. Lalu ketika mana Nabi Daud memuji Allah, termasuklah di sini kata Imam Ibnu Kathir, ketika mana baginda Nabi Daud membaca akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Zabur. Lalu di sini ada ketiga-tiga ayat tersebut. Al-Anbiya ayat 79, surah Saba ayat yang ke-10, surah Sad ayat yang ke-18 dan 19. Lalu kalaulah kita tengok di sini, maka Imam Ibnu Kathir daripada ketiga-tiga ayat ini menyebut kerana keindahan suara Nabi Daud. Dan pada waktu itu Allah angkat hijab yang mana gunung ganang kita nampak tak bernyawa. Betul. Tetapi ketika mana Nabi Daud berzikir, membaca kitab Zabur, maka gunung ganang pun turut mengeluarkan suara dan bunyi mengikuti bacaan Zabur dan zikir Nabi Allah Daud. Subhanallah.
Burung-burung, kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, burung-burung ketika mana Nabi Allah Daud bertasbih, berzikir dan membaca Zabur, pada waktu itu berterbangan dan pada waktu itu duduk berhampiran dengan Nabi Daud. Turut bersama. Lalu, bagaimanakah burung-burung dan gunung ganang pada waktu itu berzikir? Lalu, kata para ulama tafsir, secara hakiki. Bukanlah sekadar ada tamthilan, ada majas. Secara hakiki, mereka memang berzikir dengan Nabi Daud. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam suratul Isra, wa in min syai' illa yusabbihuna bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu benda kecuali semuanya memuji Allah. Cumanya kita tak faham tasbih mereka. Kita tak faham pujian mereka kepada Allah bagaimana. Setiap benda di sekeliling kita memuji Allah. Pokok, bukit, air, udara. Persoalannya, adakah kita memuji Allah? Adakah kita mengingati Allah? Adakah kita pada waktu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Malu kita dengan makhluk di sekeliling kita, tetapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keindahan suara Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dibawakan satu lagi riwayat. Cumanya riwayat itu tak diketahui kesahihan sanadnya. Cumanya Imam Ibn Kathir bawakan bahawa ketika mana Nabi Daud berzikir dan bertasbih, maka burung-burung ni begitu asyik dengan suara Nabi Allah Daud. Maka ada yang pada waktu itu mati, meninggal kerana terlalu lama mendengar dan pada waktu itu bersama, dan pada waktu itu mereka mati kelaparan. Itu yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Namun pengajaran yang kita dapat adalah berapa banyak yang kita berzikir, yang kita mengingati Allah. Kerana hidupnya hati adalah dengan zikrullah. Badan kita ada makanan dia. Hati kita pun ada makanan dia. Lalu apakah waktu yang kita berikan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih di atas soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Baik, jadi Ustaz sebutkan tentang Nabi Daud alaihissalam, seorang yang suka berzikir dan bila berzikir diikuti oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi persoalannya Ustaz, seperti yang diajukan oleh sahabat kita Nur Dahlia Biru tentang zikir ini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanya Ustaz. Tapi Ustaz, sebelum kita nak meraihkan soalan Nur Dahlia Biru, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Baik, insya-Allah. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim juga Ustaz Omar Aziz membicarakan tentang Nabi Daud alaihi salam. Dan kepada anda yang ada sebarang persoalan tentang topik kita pada pagi ini, boleh ajukan ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Terima kasih juga kepada anda yang menonton menerusi Facebook yang telah buat 3S suka, sapa dan sebar. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada mereka yang lain. Baiklah, tadi kita nak raikan soalan oleh sahabat kita Nur Dahlia Biru tentang Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah kekuatan dalaman Nabi Daud alaihi salam kerana amalan zikir-zikir dan tasbihnya? Apakah zikir-zikir yang selalu Nabi Daud amalkan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i. Terima kasih kepada sahabat kita Nur Dahlia Biru. Nur Dahlia Biru. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu soalannya adalah, adakah kekuatan dalaman adalah zikir? Semestinya, bahkan untuk setiap daripada manusia, kekuatan dalaman kita adalah zikrullah ataupun terjemahannya mengingati Allah.
Kerana hati ini dalam bahasa Arab dipanggil qalbun. Yang mana benda yang cepat berubah. Sekarang ini mungkin kita sedang gembira. 5 minit akan datang mungkin marah. Betul. Mungkin sedih, mungkin kecewa, mungkin ada yang putus asa. Lalu hati dia boleh berubah dalam sekelip mata. Dan kekuatan hati adalah apabila dia boleh sentiasa tenang dan percaya kepada Allah. Bagaimanakah untuk kita dapat ketenangan pada hati dan kekal percaya pada Ilahi? Maka jawapannya Allah berikan dalam surah Ar-Ra'd pada juz yang ke-13, firman Allah, ala, dengar, beri perhatian, bizikrillah, hanya dengan zikrullah, ingat Allah, tatma'innul qulub, hati boleh menjadi kuat. Dan kuatnya hati bagaimana? Apabila dia tenang dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan pertanyaan tadi, semestinya setiap daripada insan, setiap daripada manusia, setiap daripada kita, kekuatan hati kita adalah apabila hati kita boleh tenang dan percaya. Dan tenang dan percaya datangnya daripada zikrullah, mengingati Allah Zat yang Maha Esa. Kemudian soalan yang kedua, apakah zikir-zikir yang mana yang diungkapkan, yang dilafazkan oleh baginda Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam? Dalam Al-Quran, maka didatangkan dengan perkataan tasbih. Yusabbihna. Begitu juga dalam surah Saba, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Begitu juga dalam surah Sad, datang dengan perkataan tasbih. Lalu para ulama tafsir, sebahagian dia menafsirkan tasbih pada waktu itu dengan pujian kepada Allah secara umum. Tidak disebutkan secara detail pada waktu itu apakah lafaz-lafaz zikir tersebut. Cumanya selalunya bila dalam bahasa Arab kita sebut tasbih, maksudnya adalah ungkapan menyucikan Allah, iaitu subhanallah. Bila disebut takbir, maksudnya ucapan Allahu Akbar. Bila disebut tahmid, maksudnya ucapan Alhamdulillah. Bila disebut tarji', maksudnya ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila disebut tahlil, ucapan La ilaha illallah. Bila disebut hauqalah, ucapan La haula wa la quwwata illa billah. Lalu Al-Quran sekadar menyebut perkataan tasbih. Dan apabila kita lihat perkataan tasbih, maksudnya di situ adanya ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bila Al-Quran menceritakan tentang tasbih Nabi Yunus dalam surah As-Saffat, firman Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Ada perkataan tasbih di situ. Kalaulah baginda Nabi Allah Yunus tidak bertasbih, tidak pada waktu itu memuji Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, nescaya akan kekal dalam perut ikan sehinggalah hari kebangkitan. Lalu apakah tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak. Adanya perkataan tasbih di situ. Lalu ada sebahagian mengatakan bahawa maksud tasbih Nabi Daud adalah pujian kepada Allah secara umum dan antaranya perkataan subhanallah. Ada juga mengatakan maksud daripada yusabbihna wat-tayr yang ada dalam Al-Quran adalah baginda Nabi Allah membaca Zabur. Baginda membaca Zabur dan pada waktu itu gunung ganang dan unggas serta burung dan sebagainya turut bersama. Lalu inilah dua pandangan yang ada. Yang pentingnya adalah kita ambil pengajaran pada waktu itu untuk kita sentiasa mengingati Allah. Ada yang mungkin tertanya, mungkin tak ada orang tanya, sekadar saya yang timbulkan soalan ni. Ada yang mungkin tertanya, tak ada orang tanya pun. Lalu mungkin ada yang pada waktu itu tertanya, apakah antara cara untuk mengingati Allah sentiasa? Betul. Yang pertama adalah sentiasa membaca Al-Quran jika kita ada waktu dan peluang. Yang kedua, amalkan doa-doa masnun yang diajar oleh Nabi. Lalu sebenarnya itu menjadikan kita sentiasa mengingati Allah. Bila kita masuk rumah, ada doa dia. Betul. Keluar rumah tadi, ada doa dia. Masuk masjid, ada doa dia. Nak mula belajar, maka ada doa dia. Ketika mana masuk keluar bilik air, ada doa dia. Ketika mana nak makan, ada doa dia. Selepas makan, ada doa dia.
Lalu sebenarnya Rasulullah telah meninggalkan satu pedoman, iaitu bagaimana kita nak sentiasa mengingati Allah hatta sebelum tidur. Ada doa dia. Ketika mana mimpi buruk terbangun daripada tidur, ada doa dia. Bangun daripada tidur, ada doa dia. Sebenarnya dengan doa yang diajar kepada kita oleh Habibullah baginda Nabi SAW, di situ antara cara untuk kita nak mengingati Allah sentiasa. Dan yang ketiga adalah kita sentiasa pada waktu itu mengucapkan perkataan yang baik. Kerana perkataan yang baik pada waktu itu boleh mendatangkan keredaan Allah. Sebab itu keadaan orang yang benar-benar ingat Allah, sabda Nabi SAW, orang yang benar-benar ingat Allah, dia akan banyak berdiam. Dan kalaulah dia berkata, maka dia hanya berkata perkara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira. Kalaulah tak ada benda baik dia nak cakap, auliyasmut, sabda Nabi, hendaklah dia diam. Ini antara 3 cara bagaimana kita nak sentiasa basahkan lidah kita dengan perkara yang Allah suka. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, jadi ini 3 perkara yang boleh kita lakukan supaya kita ini sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. BDU. Yang pertama ialah baca Quran. D, yang kedua, banyakkan doa, dan yang ketiga, ucapkan perkataan yang baik. Jadi mudah-mudahan bila kita buat 3 perkara ini, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Sahziatul Siddiq, bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana cabaran yang dihadapi oleh Nabi Daud dalam berhadapan kaumnya? Apakah kaumnya sebahagian menuruti dakwahnya ketika membawa kitab Zabur? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq tentang soalan cabaran yang dihadapi oleh Nabi Daud alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq di atas soalan sebentar tadi. Lalu, apakah cabaran dalam dakwah dan juga dalam penyampaian yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam? Kebanyakan para Nabi pada waktu itu ujiannya adalah penentangan. Nabi Musa menghadapi situasi tersebut. Baginda Nabi Ibrahim sehingga dicampak ke dalam api. Nabi Allah Isa pada waktu itu sampai dicari untuk dibunuh. Nabi Allah Zakaria pun ada situasi yang sama. Bahkan Nabi kita junjungan mulia baginda Nabi Muhammad SAW pun berbelas tahun, berpuluh tahun menghadapi penentangan daripada keluarga sendiri dan juga daripada Quraisy, kabilah baginda sendiri. Namun Nabi Allah Daud, sebahagian para ulama tafsir menyebut berbeza. Nabi Allah Daud diambil dalil daripada muka surat 40 dan 41, di mana Nabi Allah Daud pada waktu itu telah menang, mengalahkan Jalut. Dan semenjak daripada itu dalam tafsir Ibnu Kathir, begitu juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibnu Kathir, maka Nabi Allah Daud telah disanjung daripada seorang remaja menjadi seorang raja. Dan di situ kata para ulama tafsir, Nabi Allah Daud perkataannya sentiasa diterima sebab beliau adalah raja, bukan sekadar nabi. Begitu juga sebahagian para ulama tafsir mengambil dalil daripada ayat yang ke-26 daripada surah Sad. Surah Sad, surah yang ke-38 pada muka surat 454, di mana Allah berfirman, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, kami menjadikan kamu pemimpin di atas muka bumi. Lalu di sini kata para ulama tafsir, Allah hanya sebut 2 orang Nabi dengan panggilan khalifah. Nabi Adam yang ada pada suratul Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan yang kedua, Nabi Allah Daud, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Lalu seperti sahabat-sahabat boleh tengok di skrin masing-masing, maka di sini para ulama mengambil dalil bahawa daripada ini menunjukkan Bani Israel sebenarnya taat kepada Nabi Daud.
Mereka pada waktu itu patuh dan ikut kepada Nabi Daud. Sebab dia bukan sekadar Nabi, tetapi seorang raja, bukan sekadar raja, raja yang telah berjasa pada waktu itu untuk mengalahkan musuh yang telah menzalimi mereka, dan pada waktu itu mendatangkan kemuliaan dan kebanggaan kepada Bani Israel. Maka ini yang ada. Cumanya kita nak ambil satu pengajaran di sini, boleh Da'i? Silakan, Ustaz. Lalu pada ayat yang ke-26 daripada surah Sad, maka Allah ketika mana menyebut Nabi Daud sebagai khalifah, sebagai pemimpin, maka Allah sertakan di situ nasihat. Firman Allah, wala tattabi'il hawa. Minta maaf, sebelum tu Allah sebut fahkum bainan nas, dan mestilah menjalankan pemerintahan di antara manusia dengan adil. Lalu ini peringatan kepada saya, kita semua adalah pemimpin untuk keluarga kita, dan kepada semua pemimpin yang diberikan amanah, kuasa, dan pada waktu itu diberikan amanah untuk memimpin manusia. Maka benda pertama yang kita kena ambil bila kita ada kuasa, termasuklah kita sebagai ketua keluarga dan sebagainya, adalah mesti berlaku adil. Fahkum bainan nasi bil haq, mesti berlaku adil. Dan yang kedua, dalam kita membuat keputusan, kerana kita ada kuasa, kita ada pada waktu itu kekuatan, Allah ingatkan ujian dia adalah wala tattabi'il hawa, dan jangan sesekali ikut nafsu. Kan kadang-kala bila kita ada kuasa, kita kadang-kala marah dengan anak yang seorang ni. Betul, Ustaz. Anak tu kata, Abi dah janji nak bawa ni. Tak boleh. Ayah dah buat keputusan, contoh. Padahal kita buat keputusan tu ikut nafsu. Betul. Kerana kita marahkan dia, ataupun pada waktu itu sebab yang lain. Maka bila orang ada kuasa, dia mudah untuk ikut perasaan dan nafsu. Dan itu Allah tegur jangan. Kenapa? Fayudillaka an sabilillah. Orang yang ikut nafsu, dia pasti akan sesat. Orang yang ikut nafsu, dia pasti akan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu itu dua pesanan. Tadi saya suka sangat dengan Da'i punya video tadi. Kalaulah Da'i ada buat sesuatu ni, Masya Allah, lalu senang ingat. Lalu ini dua pesanan. Apakah dia? Berlaku adil dan saksama. Dan yang kedua, jangan ikut nafsu, kerana itu adalah ujian bila adanya kuasa. Dan ini pesanan Allah, bukan sekadar kepada Nabi Allah Daud, tetapi kepada kita yang membaca kalamullah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik Ustaz, jadi dua perkara ini perlu kita lakukan untuk menjadi pemimpin yang terbaik, hukum dengan adil dan jangan ikut nafsu. Baiklah, kita nak bertasbih seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Banyak yang telah dikongsikan oleh guru kita kepada kita, antaranya kena baca Quran, amalkan doa Nabi Daud alaihi salam, ucapkan perkataan yang baik. Jadi perkara-perkara yang telah dikongsikan ini, jom sama-sama kita kongsikan di ruangan Facebook kita. Kalau boleh, mungkin boleh share ataupun tag, ambil gambar kami di kaca TV anda. Kemudian inilah kata-kata nasihat yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada orang lain. Baiklah, saya nak terus meraihkan soalan seterusnya dari Gergasi Hitam. Takut pula dengar namanya Ustaz. Gergasi Hitam bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, Nabi Daud alaihi salam terkenal dengan pakar melentur dan membuat besi. Apakah benda pertama yang diciptakan baginda alaihi salam ketika mendapat mukjizat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan orang Tengkera Melaka. Terima kasih kepada Gergasi Hitam atas soalan. Silakan Ustaz. Orang Melaka, pahlawan-pahlawan. Masya-Allah.
Terima kasih kepada Gegasi Hitam di atas soalan yang diajukan, iaitu baginda Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah seorang yang mahir ataupun kita panggil pakar dalam melenturkan besi. Benar, dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang ke-10 daripada surah Saba, surah yang ke-34. Lalu kalaulah sahabat-sahabat yang sedang menonton di kaca TV, maka bagus catat supaya kita ada rujukan. Betul. Dan yang kedua, sahabat-sahabat yang mungkin menonton di Facebook page Tanyalah Ustaz, bantu catatkan di ruangan komen. Satu, kenapa kita perlu catat? Kerana ilmu dalam pepatah Arab menyebut adalah benda yang suka untuk kita ingat. Al-ilmu saydun. Diberikan perumpamaan ilmu ini seperti saydun, binatang yang suka dijaga, dikawal, binatang buas. Lalu macam mana nak supaya ilmu tu tak lari? Wal kitabatu qaidun. Lalu kena sentiasa menulis. Lalu sebab itu kita menulis sama ada secara digital di laptop kita ataupun di handphone kita, ataupun kita tulis juga di ruang komen. Kenapa? Supaya yang datang kemudian, yang join kemudian tahu apa yang sedang dikongsikan. Sambil itu jangan lupa untuk bantu share, untuk bantu tag rakan-rakan yang lain yang sedang menonton di televisyen. Mungkin boleh ajak ahli keluarga yang lain untuk buka sama-sama dan melihat dan mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Lalu berkenaan tentang kemahiran Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Allah ceritakan pada muka surat 429 daripada surah Saba ayat yang surah yang ke-34 ayat yang ke-10. Pada penghujung ayat yang ke-10 firman Allah, wa alanna lahul hadid, dan kami telah melembutkan untuk Nabi Daud besi. Masya-Allah. Dalam tafsir Ibnu Kathir, Imam Ibnu Kathir menyebut besi bagi Nabi Daud adalah umpama tepung bagi manusia biasa. Subhanallah. Dia tak perlu pada waktu itu api untuk lembutkan besi terlebih dahulu, tak perlu mitrakah, hema untuk bentukkan besi. Besi bila sampai di tangan Nabi Daud menjadi lembut dan boleh diolah begitu sahaja. Kelebihan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Lalu pertanyaannya adalah, apakah yang Nabi Daud alaihi salatu wassalam buat dengan besi ni? Apa yang baginda buat? Maka Allah sebut dalam surah Anbiya. Begitu juga Allah sebut dalam surah Saba pada ayat yang berikut, ani'mal sabighat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada waktu itu baginda Nabi Daud membuat baju-baju besi. Sebab itu dalam surah Anbiya pun ayat 79 firman Allah, wa 'allamnahu san'ata labus, dan kami yang telah mengajar baginda Nabi Daud untuk membina baju perang. Lalu sebelum daripada itu ada baju perang, tapi baju perang yang tak selesa dipakai. Sebab pada waktu itu dicantumkan di antara satu besi dan satu besi terus. Apa yang Nabi Allah Daud buat, dia adalah orang yang mula-mula menjadikan baju besi itu digabung dan bercantum melalui kepingan bulat di antara satu sama lain. Lalu bergerak selesa, mudah untuk bergerak, bukan seperti robot dan sebagainya. Dan inilah kelebihan dan mukjizat Nabi Allah Daud, kerana dalam tafsir disebut wa kana awwalu haddad fit tarikh. Haddad adalah tukang besi. Dia adalah tukang besi yang pertama yang boleh lembutkan besi tanpa perlu menggunakan api. Subhanallah. Lalu adakah orang yang boleh lembutkan besi tanpa api? Lalu selalunya perlu api, perlu teknologi, perlu sesuatu. Tetapi Nabi Allah Daud dengan tangan begitu, mukjizat Nabi Allah Daud. Lalu apa yang Nabi Allah Daud buat dengan baju besi tersebut? Baginda jual. Bukan raja ke? Sepatutnya dah dapat banyak daripada daripada Baitul Mal ataupun daripada kerajaan sebab raja. Tetapi tidak, baginda Nabi Allah Daud pada waktu itu walaupun raja mengambil pendapatan daripada usaha sendiri.
Sebab itu Nabi SAW puji dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-1930 daripada Miqdam radhiyallahu anhu, sabda Nabi, ma akala ahad ta'aman qad khair min an ya'kula min amali yadih. Tak ada seorang pun yang mana memakan makanan yang lebih baik daripada usaha sendiri. Dan apakah usaha yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud? Dan wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kul min amali yadih, dan Nabi Allah Daud makan daripada usaha sendiri. Subhanallah. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada sini adalah usaha pada waktu itu untuk mencari rezeki dengan apa pun kemahiran yang ada. Kita nampak Nabi Allah Daud menggunakan kemahiran pada waktu itu membuat baju besi, dan walaupun raja, tetapi baginda tak ambil apa-apa pendapatan daripada kedudukan baginda sebagai raja, dan baginda ambil daripada jualan baju besi yang baginda sallallahu alaihi salatu wasallam dapat. Pengajaran yang besar kepada kita untuk rajin berusaha, untuk jangan pernah berputus asa, kerana seperti mana Nabi Allah Daud diberikan kemahiran pada waktu itu melenturkan besi, percayalah sebenarnya setiap daripada sahabat-sahabat ada kemahiran yang tersembunyi. Sebab itu Nabi SAW umpamakan manusia sebagai lombong. An-nasu ma'adin, sabda Nabi. Manusia ni sebenarnya ibarat lombong. Lombong kita takkan nampak hasil dalam dia emas, perak dan sebagainya kecuali kena gali, kecuali kena usaha, kecuali kena mengkaji. Lalu sebenarnya setiap daripada kita pun Allah ada berikan kelebihan yang tertentu, dan dengan kelebihan itu kita usahakan untuk mencari rezeki. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap daripada kita dimurahkan rezeki beserta dengan keberkatan dan ketaatan, insya-Allah. Ya, betul Ustaz. Mungkin kita nak lenturkan besi guna tangan kita mungkin tak mampu, tapi kita boleh sebarkan kebaikan dengan bercakap. Mungkin boleh berceramah, bertazkirah. Saya Ustaz kalau bercakap depan orang tak boleh Ustaz, tapi kalau membawang insya-Allah boleh. Tak, insya-Allah Ustaz, masya-Allah Ustaz, hebat. Soalan seterusnya dari sahabat kita Intan Zulina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Dai dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Antara amalan Nabi Daud alaihi salam yang sering kita dengar adalah puasa Nabi Daud. Mohon Ustaz menceritakan tentang permulaan mengapa Nabi Daud alaihi salam berpuasa selang sehari. Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Ahlan wa sahlan wa marhaba kepada Intan Zurina Abdul Razak di atas persoalan, di atas pertanyaan sebentar tadi. Lalu berkenaan tentang riwayat yang menceritakan tentang puasa Nabi Allah Daud dan qiyam Nabi Allah Daud. Antara yang meriwayatkannya adalah sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang yang sangat kuat beribadah, sangat kuat. Dia kalau boleh dia nak baca Al-Quran khatam setiap hari. Subhanallah. Beliau kalau boleh pada waktu itu beliau nak solat malam tanpa tidur. Dan saya terangkan ni ada sebab, nanti di hujung saya terangkan. Maka Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda kepada dia. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, inna ahabbas siyami ilallah, sesungguhnya puasa yang paling Allah suka adalah siyam Daud, puasa Nabi Daud. Lalu timbul soalan, bagaimana puasanya Nabi Allah Daud? Maka Nabi SAW terangkan, kana yasumu yauma wa yuftiru yauma. Baginda Nabi Daud berpuasa sehari dan baginda berbuka pada hari berikut. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Maka itu adalah puasa Nabi Daud. Seterusnya sabda baginda Nabi SAW, dan sesungguhnya amalan malam yang disukai oleh Allah adalah amalan baginda Nabi Daud alaihi salatu wassalam.
Maka Nabi SAW terangkan bagaimana maka kita akan sambung selepas daripada ini insya-Allah. Kalau harap sahabat-sahabat jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini. Baik, kita nantikan cerita di sebalik kisah Nabi Daud alaihi salam, tetapi kita nak berhenti rehat seketika kerana Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami, dan kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada ketika ini. Kita membicarakan tentang Nabi Daud alaihi salam bersama dengan guru kita Ustaz Omar Aziz. Jadi banyak yang telah diberikan oleh Ustaz kita. Jadi saya mohon kepada anda kalau boleh kita kongsikan kepada mereka yang lain, kerana mungkin mereka sibuk dengan kerja ataupun ada urusan lain. Mudah-mudahan bila kita kongsikan mereka pun dapat ilmunya. Baiklah, kita nak sambung tentang puasa Nabi Daud alaihissalam tadi, Ustaz. Silakan. Okay, terima kasih Da'i. Ahlan kita bertemu kembali sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebelum berhenti rehat tadi, kita sedang membicarakan tentang sepotong riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, dinukilkan oleh Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Baginda bersabda, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Allah Daud. Bagaimanakah baginda Nabi Allah Daud berpuasa? Baginda berpuasa sehari dan berbuka sehari. Begitu juga dalam hadis yang sama baginda Nabi SAW bersabda, dan solat malam yang paling disukai oleh Allah, ibadah malam yang paling disukai oleh Allah adalah ibadah malam Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud AS buat? Baginda tidur separuh malam. Kemudian baginda bangun pada 1/3 malam berikutnya, dan kemudian baginda tidur kembali pada penghujung malam. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari ketika mana menerangkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, beliau menukilkan kata-kata daripada seorang yang terkemuka bernama Al-Muhallab. Kata Al-Muhallab, dan sesungguhnya kenapakah cara seperti ini disukai oleh Allah? Yang pertama, Allah tidak pernah berasa letih untuk memberi pahala kepada manusia. Dan amalan yang paling Allah suka, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dilakukan berterusan. Maka itu poin yang pertama. Kita kena sentiasa ingat, amalan yang paling Allah suka adalah bukan amalan yang nampak banyak di mata, tetapi sebenarnya amalan yang boleh dilakukan berterusan setiap masa. Lalu itu amalan yang Allah paling suka. Lalu apabila Nabi Daud punya puasa disebutkan oleh baginda, Nabi Daud punya solat malam, ibadah malam disebutkan oleh baginda, sebenarnya kata Al-Muhallab rahimahullah, kerana di sini adanya ketaatan kepada Allah dan adanya penjagaan pada diri. Kita jaga diri kita, sehari puasa, sehari berbuka, tidur separuh malam, bangun, dan kemudian di hujung tidur semula. Cumanya waktu tidur di hujung tu, pastikan bangun. Jangan pula bila dah tidur di hujung, tak bangun-bangun. Sudah sedar dah pada waktu itu jam 7, 8 dan sebagainya. Lalu, amalan ini disukai oleh Allah kerana di situ adanya penjagaan pada diri dan menjadikan kita tidak lesu dan letih untuk beramal. Kadang-kala sahabat-sahabat, bila kita buat satu amalan tu sekali banyak, contohnya sepanjang malam tak tidur, maka di situ akan datangnya sifat malal. Sifat malal ni sifat letih. Esok dah tak buat dah. Minggu depan dah tak buat dah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah letih untuk memberi ganjaran. Kita yang letih dengan meninggalkan amalan. Dan kenapakah manusia selalunya tinggalkan amalan bila dah mula?
sebab dia buat sekali banyak dan dia tak biasakan dirinya terlebih dahulu, akhirnya tinggalkan. Betul. Lalu sebab itu di sini pengajaran yang besar yang kita boleh ambil adalah beramal yang wajib mesti kena buat. Betul. Jangan salah faham. Ustaz kata kena buat berpada-pada. Solat fardu 5 waktu saya boleh 1 je dulu. Yang 4 kemudian jangan. Yang fardu. Yeah. Yang fardu tanggungjawab. Betul. Itu mesti dibuat. Sementara yang sunat, maka buatlah ikut kemampuan. Bukan maksudnya ikut kemampuan, malam ni kita mampu sepanjang malam, kita buat. Esok tak mampu, kita tinggalkan. Tak. Maksud ikut kemampuan adalah kemampuan yang boleh kita istiqamahkan berterusan. Contohnya orang tak pernah solat malam, mulakan dengan 2 rakaat dahulu. Paling kurang. Betul. Ataupun witir dahulu. Orang yang tak pernah puasa, mulakan dengan Isnin dan Khamis dahulu. Ataupun mulakan dengan puasa hari putih terlebih dahulu, sebulan sekali. Dan inilah yang menjadi rahsia kenapa amalan Nabi Daud disukai oleh Allah, kerana adanya penjagaan diri dan pada waktu itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, jadi sikit tetapi istiqamah. Masya-Allah, Istiqamah betul. khairum min alfil karamah. Lebih baik dari 1000 karamah. Baiklah, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Muhammad Faizal bin Ahmad kerana ramai juga yang bertanya tentang Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Mohon Ustaz beri pencerahan tentang kisah Nabi Daud AS dengan 99 ekor biri-biri yang dikiaskan dengan jumlah isteri Nabi Daud seramai 99 orang. Adakah benar begitu? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kisah ini memang kisah yang masyhur. Secara ringkasnya, kisah ini selalu dinukilkan oleh para ulama tafsir ketika mana menafsirkan ayat yang ada pada muka surat 454 surah Sad, surah yang ke-38 pada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25. Maka ketika mana para ulama tafsir, contohnya kisah ini ada dinukilkan oleh Imam Qurtubi, kisah ini ada dinukilkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya, dan ada lagi dalam banyak-banyak tafsir. Lalu kisah ini secara ringkasnya adalah ada 2 orang telah datang bertemu dengan Nabi Allah Daud bukan pada waktu kebiasaan Nabi Allah Daud bertemu dengan manusia. Yeah. Mereka datang pada waktu itu. Lalu mereka pada waktu itu mengadu, ada seorang ini mempunyai 99 ekor kambing, ada seorang lagi dia hanya ada seekor kambing. Yang 99 ini pada waktu itu nak ambil kambing seekor, maka pada waktu itu Nabi Allah Daud kata jangan menzalimi saudara kamu. Yeah. Mereka kiaskan yang kisah ini berkenaan tentang yang Nabi Allah Daud ada 99 orang isteri. Dan masih lagi nak seorang lagi wanita yang merupakan rakyatnya, orang yang dekat dengan dia. Dan pada waktu itu Nabi Daud hantar orang itu untuk berperang supaya meninggal dunia dan dia boleh kahwin kepada wanita tersebut. Al-'iyadzubillah. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dengan tegas ketika mana menafsirkan ayat yang ke-21 hingga 25. Imam Ibn Kathir menegaskan, qad dzakaral mufassiruna hahuna qissatan. Di sini para ulama tafsir ada menyebutkan satu kisah. Aktsaruha, yang kebanyakan kisah yang kita dengar, yang kita baca, yang kita ambil daripada mana-mana, ma'khuzum minal israiliyat, adalah kisah yang tidak ada sumber berdasarkan kisah Israiliyat. Walam yathbut fiha 'anil ma'sum hadis yajibu ittiba'ah, dan langsung tidak ada satu riwayat yang kukuh berkenaan ini memang dilakukan oleh Nabi Allah Daud. Mana mungkin Allah sedang puji Nabi Allah Daud dan pada waktu itu benda yang manusia bukan Nabi pun tak mampu buat. Betul. Pada waktu itu nak hantar orang berperang, ambil isterinya untuk menjadi isteri, dan itu kita boleh nisbahkan kepada Nabi Allah Daud. Lalu daripada mananya datang kisah ini? Imam Ibn Kathir dan Imam Suyuti rahimahullah menyebut kisah ini yang menukilkannya adalah Ibnu Abi Hatim. Yeah. Dan beliau pada waktu itu membawakan sanad yang mana ianya diambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Namun perkara ini ditolak oleh Imam Suyuti, ditolak pada waktu itu oleh Imam Ibnu Katsir, mengatakan kisah ini tak sepatutnya dinukilkan kerana ianya memburukkan Nabi. Dan padahal Allah sedang puji Nabi Daud sepanjang muka surat 454 ni. Tiba-tiba kita percaya tentang kisah tersebut, walaupun pada waktu itu dikatakan sebagai pengajaran, sebagai teguran, tak mungkin seorang Nabi melakukan perkara yang manusia biasa pun tak sanggup nak buat. Lalu moga kita jaga daripada pada waktu itu mengambil secara sembrono sesuatu kisah dan sesuatu cerita yang tidak ada sumbernya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Begitu kita dah dapat pengajian yang baik, iaitu jangan kita menghina Nabi Daud alaihi salam. Baiklah, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan Ustaz dapat sama-sama kita amalkan. Baiklah, soalan seterusnya dari sahabat kita Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah Nabi Daud alaihissalam juga memahami dan boleh berbicara dengan haiwan seperti mana anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jura Azlin atas soalan. Silakan Ustaz. Masya Allah, ahlan-ahlan kepada Jura Azlin Sufyan di atas soalan yang diajukan. Lalu berkenaan tentang Nabi Allah Daud, yang Al-Quran sebutkan adalah pada waktu itu baginda ketika mana mengingati Allah, bertasbih, memuji Allah, maka akan bersama dengan baginda adalah gunung ganang dan burung. Dan tak disebut berkenaan tentang adakah baginda boleh berbicara seperti mana Nabi Allah Sulaiman dalam Al-Quran berbicara dan memahami percakapan semut. Semut sedang berkata-kata, Nabi Allah Sulaiman faham. Ketika mana burung hudhud pada waktu itu hilang daripada perbarisan, Nabi Allah pada waktu itu tanya tentang burung hudhud. Tetapi para ulama tidak membahaskan perkara ini kerana tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan wallahu alam adakah baginda mengetahui ataupun tidak. Namun pengajaran yang kita boleh ambil pada waktu itu bukanlah sekadar tentang bahasa yang baginda Nabi Allah Daud faham ataupun tidak, tetapi kita nak ambil pada waktu itu sikap, sifat, akhlak yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Selalunya Al-Quran menceritakan pada waktu itu sudut, sisi berkenaan tentang pengajaran yang kita boleh ambil. Dan sebenarnya banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada Nabi Daud. Antaranya baginda nombor 1 bekerja sendiri dan tidak ambil pendapatan sebagai seorang raja. Yang kedua, baginda Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam seorang yang walaupun sibuk dengan urusan raja, seorang yang sangat banyak ibadah. Sehingga puasa baginda dipuji dalam hadis baginda Nabi SAW. Ibadah malam baginda dipuji oleh baginda Nabi SAW. Lalu dalam kesibukan menguruskan manusia, baginda ada masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kadang-kala banyak orang beri alasan untuk tak buat. Kenapa tak buat ni? Sibuk. Kenapa pada waktu itu tak tunaikan solat? Sibuk. Tak ada yang lebih sibuk daripada para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan yang ketiga yang kita boleh belajar daripada baginda Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, bagaimana baginda pada waktu itu seorang yang sentiasa bersyukur. Seorang yang sentiasa bersyukur sehingga disebutkan dalam Al-Quran. Tapi daripada sudut adakah baginda boleh berkata-kata, memahami bahasa binatang, saya tak berani nak sebut tak, sebab saya mungkin ada kitab yang belum saya baca. Saya tak berani nak kata ya, sebab tak ada disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Wa ilmuhu atam, dan pengetahuan Allah sahaja yang lebih sempurna. Afwan.
Baik Ustaz, jadi itulah 3 kelebihan Nabi Daud alaihissalam, bekerja sendiri walaupun raja. Yang kedua, banyak beribadah walaupun sibuk. Dan yang ketiga, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan seterusnya dari Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Umar Da'i Hakim, warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ke-12 dari isterinya Siti Sarah. Dengan demikian, ia masih keturunan Nabi Ishaq. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam menggunakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat ketika pemerintahannya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Muhammad Izzuddin atas soalan. Masya-Allah. Lalu terima kasih kepada saudara Izzuddin. Saya ambil yang bahagian kedua sebab bahagian nasab tu kita dah jawab di awal tadi. Lalu soalannya adalah bagaimana baginda Nabi Daud menyelesaikan masalah. Betul. Dan ini benda yang paling betul. Kita sebagai umat Nabi SAW, kita pada waktu itu kena selesaikan masalah supaya datangnya ukhuwah. Bukannya kita menjadi orang yang mencipta masalah sehingga datangnya berpecah belah. Al-a'yadzubillah. Lalu Allah sebutkan, terima kasih kepada soalan yang bagus ini, Allah sebutkan tentang kelebihan Nabi Allah Daud ini masih lagi dalam surah Sad, surah yang ke-38 pada ayat yang ke-20. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, 2 benda bagaimana Nabi Daud alaihi salatu wassalam diberikan kelebihan menyelesaikan masalah. Firman Allah, wa atainahul hikmah, dan kami kurniakan kepada Nabi Allah Daud akan hikmah. Apakah hikmah? Kebijaksanaan. Lalu di sini ada pengajaran yang besar kepada setiap orang yang pada waktu itu menjadi pemutus bicara ataupun orang yang membuat keputusan dalam apa-apa institusi, walaupun institusi keluarga. Mesti ada hikmah dalam membuat keputusan. Apakah hikmah? Kebijaksanaan. Dan pada waktu itu dia tak boleh nak buat keputusan sama rata untuk semua. Setiap manusia berbeza dan pada waktu itu perlu diadili dengan adil, cumanya perlu ada kebijaksanaan. Bijaksana adalah benda yang luar biasa. Firman Allah dalam suratul Baqarah, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Orang yang Allah berikan hikmah, dia telah diberikan anugerah yang besar. Lalu kebijaksanaan adalah kelebihan yang pertama Nabi Allah Daud dan penting untuk ada ketika mana seseorang itu membuat keputusan. Yang kedua, kelebihan Nabi Daud dalam surah Sad ayat yang ke-20. Wa faslal khitab. Baginda ada fasal. Fasal diterjemahkan sebagai kemampuan. Al-khitab dalam berbicara, dalam membuat keputusan. Lalu Nabi Daud, dia seorang yang hebat dalam membuat keputusan. Pada waktu itu dengan kebijaksanaan yang dia ada, dengan kemampuan baginda buat keputusan. Bagaimanakah kemampuan nak datang dalam membuat keputusan? Dengan ilmu. Betul. Dengan pada waktu itu penelitian. Dengan pada waktu itu kajian. Dengan pada waktu itu tidak tergopoh-gapah. Dan ini untuk kita manusia biasa. Nabi Allah Daud itu kurnian Allah kepadanya. Sebab itu Nabi SAW ingatkan, bila kita nak buat keputusan, maka pada waktu itu jangan dalam keadaan lapar. Lapar buat keputusan. Susahlah. Saya kalau lapar nak beri kuliah ceramah pun tak larat. Jemaah tu, penonton tu nampak macam makanan je. Lalu dalam nak buat keputusan tak boleh lapar. Begitu juga dalam fiqh disebutkan dalam nak buat keputusan tak boleh marah. Sebab itu dalam rumah tangga bila kita sedang marah, diam. Jangan cakap apa-apa. Khawatir pada waktu itu mengungkapkan perkataan yang boleh menjadi asbab perceraian dan perpisahan. Sebab waktu marah, jangan buat keputusan. Jangan pada waktu itu susah, dia selalunya kena diam je. Sebab dia bila dah bercakap, Masya Allah, umpama empangan yang nak mengeluarkan bah tu, dia takkan berhenti. Lalu, di sini 2 kemampuan Nabi Allah Daud. Baginda bila membuat keputusan, penuh dengan bijaksana.
dan baginda Allah berikan pada waktu itu kemampuan dalam membuat keputusan. Dan di sini pengajaran kepada kita iaitu mesti ada bijaksana dan mesti pada waktu itu tenang dalam membuat keputusan, tidaklah dalam keadaan marah, tidaklah dalam keadaan sedih, tidaklah dalam keadaan kecewa. Emosi akan mengganggu bila kita membuat sesuatu keputusan. Mudah-mudahan kita boleh belajar daripada kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Baik Ustaz, antara kelebihan Nabi Daud alaihissalam yang telah dikongsikan Ustaz tadi, walaupun dikurniakan kelebihan menjadi raja, tetapi Nabi Daud ni seorang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya Ustaz, macam mana kita nak didik syukur dalam kehidupan kita ini seperti yang diajukan oleh sahabat kita Izara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk mendidik sifat kesyukuran Nabi Daud seperti mana diberi nikmat kuasa dalam pemerintahan kerajaan dan dapat turut berzikir bersama burung-burung. Namun Nabi Daud tidak sombong dengan kurniaan yang diberi, malah Nabi Daud seorang yang sangat bersyukur sehingga dirakamkan dalam surah Saba menjelaskan kesyukuran baginda. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, soalan yang sangat baik daripada Izara Zulaikha. Lalu Allah sebutkan tentang kesyukuran Nabi Daud dan keluarganya dalam surah Saba, surah yang ke-34, ayat yang ke-13, muka surat 429. Firman Allah berkenaan tentang keluarga Nabi Daud. Bila Allah ceritakan pelbagai nikmat yang Allah kurniakan, firman Allah, i'malu ala Dauda syukra. Hendaklah keluarga Nabi Daud pada waktu itu melakukan syukur. Apakah maksud syukur? Syukur terjemahannya adalah menghargai. Bila kita dapat nikmat, kita menghargai nikmat tersebut. Lalu bagaimanakah penerangan syarak berkenaan tentang syukur? Maka Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala membawakan di sini beberapa pandangan para ulama. Antaranya yang pertama, bahawa Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata, syukur maksudnya adalah takwa. Takwa maksudnya kita ada hubungan dengan Allah. Lalu bagaimana kita nak syukur? Jaga hubungan kita dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, Imam Ibn Kathir bawakan apakah maksud syukur? Pada waktu itu beramal dengan nikmat yang Allah berikan. Allah beri kita lidah, zikir. Allah beri kita harta, infakkan sebahagian. Allah beri kita kesihatan, bantu orang. Allah berikan kepada kita sedikit kecerdikan, kongsikan, bantu, tolong. Maka sebenarnya ini adalah cara syukur yang kedua. Hubungan hati dengan Allah. Dan pada waktu itu kurniaan, pada waktu itu dilakukan pada perkara yang Allah suka. Dan yang ketiga, apakah maksud syukur? Sebahagian mengatakan maksud syukur adalah kena sentiasa ingat banyak macam mana pun kita buat, kita tak mampu nak balas kebaikan Allah pada kita. Betul, setuju. Lalu dengan itu menjadikan kita tak pernah berhenti mensyukuri, menghargai dan melakukan perkara yang Allah suka. Sebab kalaulah once kita kata, aku dah buat banyak ni, maka kita akan berhenti menghargai, berhenti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tadi disebut tentang sombong. Memang orang yang bersyukur takkan ada sombong. Orang yang sombong, dia tak mungkin seorang hamba yang bersyukur. Lalu ini adalah antara pengajaran yang paling besar yang patut kita bawa dalam kehidupan kita, syukur. Sabda Nabi SAW, keadaan orang beriman sepatutnya salah satu daripada dua sahaja. Dia akan syukur dalam keadaan Allah beri dia nikmat. Yang kedua, dia akan sabar bila Allah uji dia. Tak ada keadaan yang ketiga. Syukur ataupun sabar. Dan kedua-duanya adalah benda yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah menjadikan setiap daripada kita hamba yang bersyukur. Baik. Jadi jangan berhenti bersyukur kerana Allah tidak pernah berhenti memberikan kita nikmat-Nya. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Mungkin ada satu poin terbesar di keseluruhan perbincangan kita ni yang boleh sama-sama kita amalkan dan kita sebarkan Ustaz sebagai kesimpulan. Baik. Silakan. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, sidang penonton yang dirahmati,
kita sebagai manusia, kita hidup di dalam dunia yang sangat sementara. Dan tanpa kita sedar, pelbagai nikmat kurnia yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam keadaan mungkin kita diuji, kita disakiti, kita pada waktu itu nampak seolah-olah tak ada yang bersama dengan kita. Ingat bahawa jaga hati kita dengan sentiasa ingat kepada Allah, dan pada waktu itu kita belajar untuk menghargai pemberian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimanakah penghargaan tersebut? Dengan kita pada waktu itu gunakan pada perkara yang Allah suka. Ingat, la in syakartum la azidannakum. Orang yang belajar menghargai nikmat Allah, janji Allah, Allah pasti dan pasti akan tambah nikmat tersebut. Dan antara yang kita patut buat adalah bantu sebanyak mungkin manusia, kerana dalam hadis yang lain Nabi bersabda, orang yang paling Allah suka adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada manusia. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, dan sebagai penutup program kita sedikit doa ringkas Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami mengaku kami adalah hamba-Mu yang telah banyak menerima kurniaan-Mu, yang telah banyak menerima nikmat pemberian-Mu ya Allah. Namun kadangkala hati kami lupa dan alpa. Kadangkala kami lalai dan leka sehingga kami tidak mensyukuri dan menghargai nikmat pemberian-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, janganlah Dikau putuskan nikmat pemberian-Mu kepada kami ya Allah. Janganlah Dikau tinggal dan abaikan kami ya Allah. Dikau bimbinglah kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga pada setiap langkah kehidupan kami, daripada hari-hari kehidupan kami, kami menjadi semakin hampir dan dekat kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sakit, maka Dikau sembuhkan. Jika ada di antara kami yang sedang diuji, maka Dikau tunjukkanlah jalan keluar daripada kesulitan mereka. Jika ada di antara kami yang hati mereka dalam kegelisahan, Dikau tenang dan bahagiakanlah ya Allah. Allahumma ya Allah, Dikau kabulkanlah segala hajat-hajat mereka yang hadir, mereka yang sedang menonton, mereka yang bersama dengan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada semua pihak yang telah bersusah payah menjayakan majlis ini, program ini, Dikau balaslah mereka dengan sebaik-baik ganjaran duniawi dan ukhrawi. Wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Omar yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'iyah Anas dengan topik cari jodoh. Jadi kalau yang bujang, eloklah tengok tajuk ni bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah, bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, di sungai ada kura-kura, bergaduh pula dengan buaya. Para nabi telah tiada, tugas kita lanjutkan dakwahnya. Saya Dayah Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.